Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama dalam siri Tazkirah malam Jumaat, dan insya-Allah pada malam ini saya ingin berkongsi dengan murid-murid di luar sana. Tajuk Tazkirah kita pada malam ini ialah balasan dan siksaan orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat fardu adalah amat buruk dan sangat keji sekali. Malahan ianya terlebih keji daripada iblis. Ini kerana iblis hanya enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang merupakan makhluk. Tetapi orang yang meninggalkan solat adalah seorang yang enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Khalik, yakni pencipta. Justru itu, dosa meninggalkan solat itu amat besar sekali. Di akhirat nanti, seseorang yang meninggalkan solat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Quran bahawa ahli syurga, yakni ashabul yamin, telah bertanya kepada penghuni neraka yang bermaksud, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu bukan daripada golongan orang-orang yang bersolat. Surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa pada suatu hari baginda menyebut tentang solat. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, sesiapa yang melihara solat, nescaya solatnya menjadi nur untuknya, ketandaan yakni iman, dan kelepasan yakni dari neraka pada hari kiamat. Sebaliknya, sesiapa yang tidak memeliharanya, nescaya tiada nur baginya, ketandaan dan kelepasan. Malahan dia adalah dikumpulkan dalam neraka yang paling panas sekali, bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Ibn Hibban. Daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya meninggalkan solat ialah perkara yang menghubungkan seseorang dengan kufur. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lainnya. Ijma' para ulama mengatakan bahawa hukum orang yang meninggalkan solat kerana ingkar terhadap kewajipannya adalah jatuh kafir. Namun sekiranya seseorang itu meninggalkan solat atas sebab malas, tetapi dia tahu dia wajib solat, maka terdapat 3 pendapat ulama tentang hukumnya, iaitu yang pertama, orang itu tidak menjadi kafir tetapi dia menjadi fasik. Maka wajib atas pihak berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat, kembali mengerjakan solat. Sekiranya dia enggan bertaubat, maka dijalankan ke atasnya hukuman hudud, iaitu dibunuh dengan pedang. Yang kedua, orang itu menjadi kafir, hukumnya sama seperti orang yang ingkar terhadap kewajipannya tadi. Ini adalah pendapat satu jemaah daripada para salaf yang diambil riwayatnya daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib dan salah satu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal serta pandangan Abdullah bin Al-Mubarak dan Ishaq bin Rahawai. Ini pula adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan satu jemaah daripada para fuqaha Kufah, dan juga pendapat Al-Muzani, seorang pendukung dan pengikut Imam Syafi'i. Orang itu tidak menjadi kafir dan tidak pula dibunuh, sebaliknya ditakzirkan dengan dipenjarakan sehingga dia mengerjakan solat. Lihatlah betapa besarnya solat dan betapa besar hukum bagi seseorang meninggalkan solat. Orang yang mahu agamanya selamat dan dirinya bahagia di dunia dan akhirat, sudah tentu dia wajib menghindarkan dirinya dari terletak di antara hukum menjadi murtad dan berdosa besar. Andaian berdasarkan hadis-hadis orang-orang yang meninggalkan solat fardu. Sementara itu, setengah para ulama membuat andaian berdasarkan hadis-hadis orang-orang yang meninggalkan solat fardu itu sama nilaian dengan dosa seperti berikut. Solat subuh, barang siapa yang meninggalkan solat subuh,
nescaya Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka selama 60 tahun. Solat zuhur, barang siapa yang meninggalkan solat zuhur dengan sengaja, dosanya sama dengan bunuh 1000 orang Islam. Solat asar, barang siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, dosanya sama dengan seperti dia meruntuhkan Kaabah. Solat maghrib, barang siapa yang meninggalkan solat maghrib, dosanya sama seperti ia berzina dengan ibunya atau anak perempuan bagi orang-orang lelaki, ataupun berzina dengan bapa atau anak lelaki bagi orang-orang perempuan. Solat isyak, barang siapa yang meninggalkan solat isyak, nescaya Allah tidak akan redha ia tinggal di dunia ini, yakni bumi Allah, dan menggunakan segala nikmat kurniaan Allah. Segala gerak-geri dan segala gerak-geri adalah semata-mata dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menyebut mengenai dosa orang yang meninggalkan sembahyang ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meringankan sembahyang, maka ia akan diseksa dengan 15 perkara. 1. 6 perkara di atas dunia. Yang kedua, 3 perkara sewaktu hendak mati ataupun ketika nazak. Yang ketiga, 3 perkara sewaktu di dalam kubur. Yang keempat, 3 perkara sewaktu bertemu dengan Allah. Apakah dia? Yang pertama, 6 perkara siksaan di atas dunia. Yang pertama, dihilangkan berkat sedikit demi sedikit yang ada pada umurnya. Hidup percuma dengan kekosongan. Jika hidup mewah, kemewahan itu hanya istidraj belaka. Yang kedua, dikurangkan rezeki di dalam usahanya, yakni rezekinya terbuang sia-sia walaupun kaya, tetapi kekayaan itu menjadi laknat ke atasnya. Yang ketiga, tiada dipelihara baginya agama Islam. Zahirnya sahaja Islam, tetapi batinnya munafik, malah dia termasuk golongan munafik. Yang keempat, dikurangkan pengaruh-pengaruh baik pada dirinya. Yang kelima, segala amal kebajikan yang diamalkan dalam dunia ini tiada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia. Dan yang keenam, tiada diangkat oleh malaikat ke langit akan segala amal-amalnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula orang meninggalkan solat itu bukanlah dia daripada golongan Islam, yakni kafir. Allah tidak terima tauhid dan imannya, dan tidak ada faedah sedekah, puasa dan syahadahnya. Yang kedua, 3 perkara sewaktu hendak mati, yakni ketika nazak. Yang pertama, dimatikan dalam kehinaan, rohnya dicabut dengan kasar dan tidak ada belas kasihan. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan sangat lapar, bukan kerana tiada makanan, tetapi nafsunya tiada lagi. Perut lapar tetapi tidak dapat makan sesuatu kerana sakit ketika roh akan keluar. Yang ketiga, dimatikan dalam keadaan sangat kehausan, walaupun dituangkan air ke kerongkongnya sebanyak mana pun. Yang ketiga, 3 perkara sewaktu dalam kubur. Yang pertama, dihimpit tanah dalam kuburnya sehingga keadaan tulang selangkanya remuk sama sekali. Yang kedua, Tuhan memerintahkan malaikat Munkar dan Nakir menyeksanya sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga, didatangkan Allah seekor ular besar bernama Suja'ul Aqra yang matanya daripada api, mempunyai tangan dan berkuku besi, dengan membawa alat pemukul dari besi berat. Ia akan berkata kepada si mati dengan suaranya bagai halilintar, aku disuruh oleh Allah memukul engkau sebab meninggalkan solat dari subuh hingga zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan dari maghrib ke isyak hingga subuh. Lalu Suja'ul Aqra terus memukul mayat orang yang meninggalkan solat, dan setiap kali dipukul, mayat itu terbenam di dalam bumi beberapa ratus hasta. Kemudian dikeluarkan mayat itu semula dengan kuku besinya, lantas ditanya lagi dan dipukul lagi hinggalah hari kiamat. Yang keempat, 3 perkara sewaktu bertemu dengan Allah. Yang pertama, datang malaikat menyeksanya dengan rantai panjang. Rantai itu diikat ke leher orang yang meninggalkan solat serta dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya. Kemudian rantai itu ditarik dan disentap. Malaikat yang menghalanya berteriak, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan solat yang difardukan. Kemudian orang itu ditarik serta dilemparkan ke neraka bernama Saqar. Yang kedua, orang yang tidak menunaikan solat tidak akan mendapat keampunan Allah. Ketika dibangunkan semula pada hari kebangkitan, Allah tidak menaruh rahmat dan belas kasihan kepadanya. Firman Allah bermaksud mereka yang mensia-siakan solat dan mengikuti hawa nafsu kepada kejahatan, maka
tetaplah mereka jatuh ke dalam satu telaga api neraka. Surah Maryam ayat 59. Ini yang ketiga. Kesimpulannya, meninggalkan solat secara sengaja tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak bukanlah satu perkara yang remeh. Ianya membabitkan status Islam ataupun kafir, neraka ataupun syurga. Ketahuilah bahawa solat itu adalah wajib ain dan tiada yang terkecuali daripadanya, walaupun sebesar mana kedudukannya di dunia ini dan di mata masyarakat. Mengabaikannya bermakna anda mengundang kecelakaan yang amat buruk. Maka berwaspadalah kalian semua. Wallahu a'lam bissawab.